Saya panggil kapten lah. Safwan Masrur sebab dia kapten kan. Saya panggil dia kapten ni. Betul, saya just cakap je lah. Saya cuma cakap kalau kita nak jadi champion, kita tak boleh nak bolos senang-senang macam gini. Saya cakap kan. Lepas tu dia cakap, yang dia jawab ialah, habis kalau kita dah nak bolos, kita nak buat macam mana? Tu yang saya rasa macam diplomasi ada yang sikit rasa marah lah kan. Macam saya cakap, tak boleh macam tu. Saya cakap kan, kita kenalah jaga bolos kita untuk kita dapat tempat yang terbaik. Saya cakap kan. Sebab tu saya ceritalah dia pasal season lepas. Saya cakap, season lepas kita duduk dekat tangga ni, jaringan kita banyak ni, tapi kita bolos banyak ni. Sebab tu kita duduk dekat sini. Padahal jaringan kita tu lebih daripada yang duduk nombor 2 season sebelum tu lah, 2021. Okey, baik, bersama kembali dalam Sam Bang podcast untuk episod yang ketiga ini. Kita lakukan rakaman ini di Makna kita Studio. buat di Makna Studio. Dan sebelum tu saya nak recap sikit lah. Kalau you all nampak kita punya studio kali ni nampak lebih ceria. Sebelum ni kita yang episod 2, episod sebelum ni dia agak gelap sikit lah kan. So kali ni kita nampak ceria, nampak dengan ada dekorasi belakang ni kalau boleh tengok kan. So kita ucapkan terima kasih lah kepada Makna Studio sebab menyediakan kita satu tempat yang sangat selesa untuk kita betul thank you so much buat podcast kita ni lah. Okay. Alright Mike, so soalan seterusnya untuk Rainbow, apa dia yang mungkin kita boleh kita dah nampak dah, tak boleh nafikan peranan kewujudan Ultras tu satu entiti yang cukup berkesan dalam bola sepak sekarang. Penting. Betul, penting. Dia menaikkan semangat. Saya tak cakap menurunkan semangat pula. Dia menaikkan semangat, dia meriuhkan keadaan. Mike, kita wartawan yang cover tu pun duduk bila tengok dia orang menyokong tu. Betul? Naiklah bulu roma ni, apatah lagi player. Betul. Cuma wujud satu yang mana kita tengok satu senario yang mana bila satu pasukan tu gagal, pemain datang berjumpa dengan penyokong, dan penyokong meluahkan apa yang disampaikan. Perlu situasi begitu. Maksudnya kalau dulu mungkin situasi dululah mungkin penyokong dulu tak wujud. Penyokong mungkin pergi jumpa pemain. Betul. Tapi situasi sekarang ni Rainbow dah nampak macam lain sikit lah. Pemain jumpa dengan penyokong. Kan. So apa yang sedang berlaku di liga kita ni? Maksudnya pemain sendiri bila yelah dia orang tahu, dia orang sedar penyokong mungkin marah ke ataupun result tak berapa okey, and dan pemain sendiri datang ke penyokong dan orang kata macam tak ada telinga lah kan. So apa yang so soalan dia apa tadi? Soalan dia itulah dah jadi satu scene baru. Player datang jumpa penyokong, bukan kan, penyokong mendengar, kadang-kadang marah. Kita nampak juga kat scene tu, tak tahu lah marah, tapi mungkin korang sampaikan dalam bentuk sayang. Kan, aku dah bayar tiket kan, kan. Ini bukan dia aku nak macam tu. Adakah perlu keperluan satu ni? Orang kata luahan lah ni. Luahan. Tak, maksudnya luahan lah ni kepada pemain tu. Bila pemain tu dia pusing padang tu, maknanya luahan tu. Kalau tanya saya lah kan, saya duduk sebagai penyokong ni, kalau tanya saya, ianya perlu. Ianya perlu, dan tapi platformnya mungkin berbeza-beza. Sebagai penyokong, apa yang kita ada hanyalah teres kita. Apa yang kita nak luahkan semuanya di teres kita. Kan? Saya melihat tu pun satu benda yang kalau kita lihat dari segi konteks peradaban ni, kita kata profesional lah. Kan, sebab kita hanya meluahkan tu di teres, di stadium, di teres. Aku penyokong kau, pemain untuk pasukan aku. Sebab kalau kita nak ikutkan emosi dan sebagainya, boleh je kita bawa tu melebihi daripada teres. Betul. Kan, di luar, di rumah ni. Tapi kenapa kita boleh
simpan benda tu hanya di teres saja, di stadium. Paling tidak pun di luar stadium lah kan, ataupun di padang latihan dan sebagainya. Tapi semuanya masih lagi di persekitaran bola sepak, kan. Maknanya mungkin tak adalah jumpa kat pasar malam. Wah, kau pergi juga kan. Mungkin kedai makan kita tak sampai lagi ke tahap tu lah kan. Tapi saya rasa situasi tu ataupun senario tu yang macam Mike cakap tadi, dia macam dah jadi, mungkin dah jadi apa panggil tadi, normal lah. Normal dekat sini. Saya rasa untuk saya sebagai penyokong, dia adalah satu benda yang bagi saya bagus. Sebab pemain dia nak dengar apa yang penyokong nak sampaikan, dan pada masa yang sama mungkin penyokong pun boleh dengar apa yang pemain nak sampaikan secara terus live kan? Secara terus live. Jadi tidak, saya rasa tu lebih baik daripada benda kalau kat media sosial kan, pergi kat komen profile picture pun tipu benda kan. Saya rasa macam tu lagi gentle. Tetapi dah cetus satu ketakutan dari kalangan pemain. Kalau dia tak buat silap, nak takut buat apa? Kan benda ni tu main elok tak ada maki lah. Dia jadi satu benda yang gentle je lah. Aku salah, aku cakap je lah aku salah. Jadi bagi tahu penyokong apa sebabnya, kan. Yang penyokong pun mungkin kena bagi tahu apa. Tapi ini yang saya cakap, apa-apa pun macam kita sembang tadi dalam segmen yang kedua tadi tu, apa-apa pun dia kena ada satu kejelasan. Kena ada satu kejelasan fikiran, dan benda tu nak segala apa yang nak disampaikan tu kena nyatalah, jelas. Bukan merapu kan. Jadi dia tidak ada impact dan dia tidak ada kesan lah. Kan. Jadi bila kita nak bercakap tu pun kita nak kena tahu apa. Jangan kan? Kosong, jangan hantam promo kan? Boleh lah kan. Tapi dia jadi macam pemain akan dengar macam setakat okey dah lah. Kau memang mungkin nak maki aku je lah, okey lah dah lah, aku jalan je lah kan. Dia ada dua lah, mungkin ada penyokong yang nak menyampaikan betul-betul yang isi apa yang dia nak sampaikan. Mungkin ada juga yang sekadar nak maki je. tapi benda ni saya rasa selaku pemain, selaku sesiapa sahaja yang terlibat dengan pasukan, saya rasa dia dah kena tahu dah benda ni. Yang dekat teres tu bermacam-macam orang. Ada yang datang mungkin hobi dia memang dia nak maki je kau kan. Hobi dia kan, kita pun tak tahu. Jadi kita ada yang datang memang dengan pure passion. Jadi dengan setiap benda yang dia buat tu, dia nak mungkin dia nak yang pasukan pun kau bagilah passionate juga kan. Mungkin macam tu. Jadi dia ada pelbagai-bagai karakter kat situ. Jadi saya rasa sesiapa saja yang terlibat dengan pasukan, Wak Imah pemain, jurulatih, pengurusan dan semua, kena faham benda tu. Kena faham, betul. Kena standby dan kena faham situasi tu dan senario tu lah kan. Kena ready lah. Kan. Dan apa yang mungkin ada benda yang baik mungkin kita terima betul. Kita buat perubahan dan sebagainya. Kalau ada benda yang rasa merapu-rapu, kadang-kadang logik lah, kadang-kadang ada je yang merapu-rapu, kita just okey. Yalah. Kan benda dah merapu, biar je lah. Tapi dia nak cakap juga tak apalah. Mungkin hak dia juga nak bercakap kan, walaupun benda merapu. Bila bercakap tentang yang hak dia nak cakap, boleh cerita sikit apa yang berlaku dengan Safwan Baharudin? Boleh cerita sikit apa yang berlaku? Okey, ni kisah 2022 kan? 2 tahun lepas. 2 tahun lepas tu dia kisah dia sebab bolos lah. Dia sebenarnya sebab bolos lah. Sebab kita dah tengok trend Selangor ialah dia menjaringkan gol tu tak ada masalah. Pada masa tu ada menjaringkan gol tak ada masalah. Menjaringkan gol tu tak ada masalah. Tapi melepaskan gol tu menjadi satu masalah. Menjadi satu kebiasaan dan menjadi satu masalah. Sebab kalau kita lihat kedudukan yang lepas, kita tolak yang 2023, maknanya 2022, 2021, 20, 19, kita berada di kedudukan 2019, kita berada di kedudukan ketiga, 2020 5, 2021 5, 2022 5 juga kot, keempat ke macam itulah, tak kisahlah. Tapi kita duduk di tangga yang kelima apa tu semua pun, jaringan kita
melebihi daripada yang duduk di tangga kedua. Boleh check lah. Jadi apa yang menyebabkan kita duduk di tangga situ ialah sebab kita bolos tu banyak. Jadi sepatutnya itu adalah permasalahan yang perlu diberi perhatian. Jadi masalah bolosnya ialah sebenarnya masalah, bagi saya tidak memandang itu pada masalah taktikal dan sebagainya, ialah masalah fokus. Fokus dan konsentrasi lah kan. Masa tu game tu lawan Kedah, kalau tak silap saya, game lawan Kedah kita dah leading 4-0. Tapi benda tu Kedah skor memang betul-betul last minute lah. Memang lepas skor tu memang ref tiup whistle lah. Memang dah masa kecederaan pun. So saya rasa dan bila saya lihat pada ketika itu pemain begitu seronok celebrate lawan Kedah, jadi saya rasa macam datang satu angin kan. Datang satu angin masa tu. Saya bangun, saya jerit nak jadikan cerita. Masa saya jerit tu pula, macam stadium tu macam sepi pula masa tu kan. Tu yang tak tahu lah tu nak dijadikan cerita kan. Tumpuannya pada kamu. Jadi lepas tu masa tu dia orang pusing lah. Dia orang pusing buat lab tu lah kan. Sebelum ni pergi ke penyokong-penyokong. Jadi bila tiba dekat tempat saya tu, saya panggil kapten lah. Safwan masa tu sebab dia kapten kan. Saya panggil dia kapten ni. Betul, saya just cakap je lah. Saya cuma cakap kalau kita nak jadi champion, kita tak boleh nak bolos senang-senang macam gini. Saya cakap kan. Lepas tu dia cakap, yang dia jawab ialah, habis kalau kita dah nak bolos, kita nak buat macam mana? Tu yang saya rasa macam diplomasi ada yang sikit rasa marah lah kan. Macam saya cakap, tak boleh macam tu. Saya cakap kan, kita kenalah jaga bolos kita untuk kita dapat tempat yang terbaik. Saya cakap kan. Sebab tu saya ceritalah dia pasal season lepas. Saya kata season lepas kita duduk dekat tangga ni, jaringan kita banyak ni, tapi kita bolos banyak ni, sebab tu kita duduk dekat sini. Padahal jaringan kita tu lebih daripada yang duduk nombor 2 season sebelum tu lah, 2021. Jadi bila dah saya terang macam tu, dia terusnya malaslah nak berbual macam tu kan. So dia gerak. Masa dia gerak tu lah yang saya dah berangin lah. Saya dia tak tahulah berangin ke apa, tapi tu macam spontan je lah. Apa benda, marilah sini kan. Kita borak. Tu yang keluar viral. Apa yang viral tu pun sebenarnya ada orang tu dia potong je video tu. Dan video tu sebenarnya pun daripada dalaman tu. Mana mungkin ada fans duduk dekat padang tu ambil video macam tu kan. Tu adalah sebab-sebab tu, cerita kisah panjang pula lain kan. Kan? Yalah, macam mana daripada video tu, daripada orang yang maknanya yang duduk dalam tu semua yang ada yang berkenaan lah, yang ada pas semua dan sebagainya lah kan. So benda tu daripada officially leak lah orang kata. Video tu officially leak lah. Daripada siapa tu yang tahu, dia tahu je lah. Kan? Tahu? Apa dia? Tahu siapa? Tahu je. Tahu kan. Dahsyat SB dia. Tapi benda tu memang bagi saya mungkin sengaja nak diviralkan dan diambilnya pada part yang memang part itu carutan tu dan sebagainya. Tapi banyak juga itu masa tu kena ni kan, cakap layan je lah kan. Sebab in the end saya cakap ada je macam press wartawan semua call nak tahu cerita sebenar. Saya cakap saya tak perlu untuk beritahu cerita sebenar dan sebagainya, sebab saya rasa benda ni jelas. Saya cakap apa yang saya minta ialah saya cakap tu pasal bolos je. Tak apa, kita tunggu je nanti hujung season ni apa jadi. Tu season tu juga berlaku ialah kita duduk di tangga yang kelima dengan rekod bolos yang tinggi, dengan rekod bolos apa tu semua kan. Dan paruh season tu rasanya dah tukar jurulatih dah tu. Tan Chihor masuk dah tu Piala Malaysia lah kan. Tu Piala Malaysia dan sebagainya. Jadi tujuan saya pada ketika itu ialah untuk memberitahu saja berkenaan dengan masalah tu, bolos tu kan. Itu je. Dan tahun berikutnya 2023 nampak defend lebih solid. Yes. Dan tahun ni pun orang kata, benda tu perlulah kan? Kau score mesti kau kena defend. Itu basic dalam bola sepak kan. You score, you defend.
Kalau you tak score pun you kena defend. Betul. Macam hubungan awak dengan pemain okey. Maksud saya lepas kejadian tu dengan Safwan ke dengan siapa ke, kalau jumpa macam mana? Okey ke? Tak tahulah saya. Mungkin saya memang meletakkan hubungan sekadar penyokong dengan pemain je lah kot kan. Tak ada nak ni tak adalah pergi main badminton ke, pergi lepak minum kopi ke, lepak minum tak ada lah kot kan. Mungkin yelah, mungkin dia orang pun rasa tak perlu kot kan. Mungkin kita kekalkan hubungan yang begitu pun okey je kan. Tapi bila ni saya cakap, bila kita kalau kita marah, mungkin kalau penyokong marah dan sebagainya, cuba biasakan diri untuk ambil pengisian tu. Kan, jangan lihat pada kemarahan tu, lihat pada pengisian tu. Kan, apa yang nak disampaikan, kejelasan tu. Mungkin ada perkara-perkara yang kita boleh ambil daripada situ dan perbaiki untuk kebaikan kita dan kebaikan pasukan dan kebaikan bola sepak Malaysia secara keseluruhan lah kan. Baik. Fat, kita alih sedikit lah. Okey, penyokong selesai. Okey. Tak ada selesai, mungkin ada terkait, boleh je. Okey. Harimau Malaya. Macam mana Fat tengok ke arah lebih baik ataupun dia mendata saja? Kalau tengokkan pandangan Fat sendiri sebagai seorang yang fanatik, saya boleh labelkan Fat sebagai fanatik bola sepak. Okey. Macam mana tengok? Ada teguran yang boleh diberikan? Benda ni selalu kan orang tanya kan. I mean, orang kata kalau bersembang kan. Soalan yang keadaan yang unik sekarang ni Harimau Malaya ni unik dia unik berbanding dengan 10 tahun yang lepas. Okey. 10, 15, 20 tahun yang lepas dia jelas. Itu memang dia jelas. Jelas kenapa? Kita memang tak ke mana. Kita stagnan dekat situ. Situ kan. Aku apa? Tak jelas. Ya. Kan kita tak ke mana, kita bola sepak kita kat situ begitu. Tapi Fat, kita dah layak Piala Asia. Tak, ni kita cerita yang 10 tahun kalau kita nak bandingkan. Jadi jelas. Jadi apa kalau kita cakap kita nak perubahan tu, kita jelas. Apa? Okey, kita nak ranking naik, kita nak ni, kita nak tu, kita nak liga kita masa tu, kita nak liga kita diswastakan dan sebagainya untuk kita lebih maju. Jadi sekarang ni yang saya cakap unik ni ialah sebab liga kita dah diswastakan. Kalau nak kata pencapaian Harimau Malaya, orang kata kalau nak kita nak ambil ranking sebagai KPI, ranking kita menaik. Kita dah layak Piala Asia secara merit. Okey. Apa lagi, kita punya pasukan pun di liga pun dah boleh bermain dan mendapat slot untuk bermain di peringkat tertinggi di dalam bola sepak Asia, Champions League, Elite dan Champions League 2 dan sebagainya. Habis tu ada Shopee Cup lagi apa semua kan. Jadi kalau kita nak lihat daripada sudut tu jelas. Kalau kita nak kata bertambah baiklah. Betul. Daripada apa yang berlaku sebelum ni. Kan? Tetapi dari satu sudut lain pula kita lihat, apa tu? Adalah pula masalah-masalah lain, gaji tak berbayar, ada masalah facility dan sebagainya. Tapi masalah ni lah yang yang saya cakap tadi, masalah ni lah yang kita nak kena jelaskan apa benda dan sebagainya. Gaji tak bayar tu apa pasal? Ada pasukan-pasukan yang masih tidak mempunyai fasiliti yang lengkap tu kenapa? Sedangkan liga kita telah diswastakan. Rasanya dah dekat 10 tahun ada kot dah. 2013, 2014 kan. Betul. Kalau tak silap lah kan. Swasta. Yang swasta sepenuhnya rasanya baru. Ini kita nak cerita permulaan tu daripada ni. Penswastaan sepenuhnya saya rasa dalam 4-5 tahun lah. 4-5 tahun lah. Which is bagi saya still baru. Banyak lagi perkara yang perlu diperbaiki. Dan kalau ni kalau benda-benda yang perlu diperbaiki asas lah dalam bola sepak Malaysia ni, bagi saya ialah ni kalau untuk MFL lah, dia perlu perbaiki perkara asas lah dalam satu penganjuran liga ni, iaitu penjadualan lah. Penjadualan ni bagi saya perlu lengkap lah. Wa ima kalau orang kata kalau kita buat liga haram dekat taman pun nak kena ada
jadual lah kan, betul lah kan. Tim datang pagi tu kat Padang dah kena tahu dah. Ni grup ni apa, nanti lawan dia macam mana. Macam mana apa semua kan. Jadi itu jadual di peringkat Liga Haram. Jadi di peringkat Liga Profesional pun kena adalah jadual-jadual dia kan. Yang tarikh dia, betul. Waktu dia. Jadi benda ni bukan sekadar memudahkan perjalanan liga tu. Jadi dia memudahkan banyak benda. Penajaan. Betul. Untuk kita broadcast untuk kita sebarkan lagi budaya penyokong ni apa semua. Benda tu berkait antara satu sama lain. Jadi asasnya ialah jadual tu. Perlu lengkap sepanjang tahun. Perubahan tu kita faham. Mungkin akan ada perubahan di sini, di sana dan sebagainya. Tapi perubahan tu pula perlulah logik. Perlulah ada satu asas ataupun satu sebab yang kukuh kenapa dia kena berubah. Kan janganlah bagi sebab ada kucing beranak. Ada kucing beranak semalam kat stadium. Jadi kita tak boleh langsungkan perlawanan. Jadi tak ni lah kan. Tapi katalah tiba-tiba kawasan nak masuk stadium tu banjir, pagar-pagar dada. Takkanlah nak main juga kan. Jadi tu saya cakap dia perlu ada satu logik kan, asas yang dan sebab yang kukuh lah kalau nak ada perubahan. Tapi sebelum perubahan-perubahan tu perlu ada jadual yang lengkap lah pula. Kan, I mean you all sebagai media pun you all mesti nak satu jadual yang lengkap supaya you all boleh susun you all punya cuti you all punya kru, siapa yang nak pergi cover ni, siapa yang nak pergi scoop cerita ni, siapa yang nak pergi cover ni, siapa yang nak buat story ni, kan? Kan siapa yang nak ni kan, betul tak? Betul. Jadi senang. Jadi untuk penajaan pun dia boleh susun jadual aktiviti dia, event ke apa. Ni kita ada ulang tahun kita ni hari ulang tahun kita ni ada game. Jadi kita bolehlah buat satu event sebelum game, collaboration dengan tim dan sebagainya. I mean itu kan bagus untuk penajaan, menambahkan lagi nilai penajaan tu. Kan. Tapi bila tak ada tarikh, macam mana benda-benda tu? Jadi untuk penyokong pula dia memudahkan. Tarikh ni ada ni, kita nak pergi away kat sini, ni ada home. Jadi kita boleh susun nak kenduri bila, kan, nak ni bila, nak apa bila, nak kahwin bila, ke bila semua kan. Faham. Jadi benda tu memudahkan semua. Dan paling tidak pun untuk national team kan bagus, untuk perancangan national team. Yalah, betul. Dah ada tarikh-tarikh tu, dah tahu bila nak kena call up, bila nak buat camp latihan dan sebagainya. Jadi jadual ni asas yang perlu diteliti kan. CEO pun sekarang dah import. Sepatutnya nanti kena lebih berkaliber lah kan. Kan import ni standing La Liga. Standing patutnya. Betul kan. Kalau tak standing pun paras-paras lah. Paras boleh kan. Tak adalah maksud saya. Sepatutnya kena ada perubahan lah kan. Tapi saya tak tahulah apalah kekangan sangat nak buat jadual yang lengkap ni. Dia bukan masalah, kalau kita lihat soal jadual ni, dia bukan masalah liga ni dah swasta ke apa. Ni daripada zaman dulu jawatan kuasa pertandingan ke masa FM dulu, jawatan kuasa pertandingan pun ada masalah jadual ni. Saya pun tak faham kat mana kenapa ada kekangan nak buat satu jadual lengkap ni kan. Sebab dulu dah bagi tahu banyak kali, dia orang kata dulu ada sebabnya, mungkin ada yang berkongsi stadium. Saya fikir pun dekat luar tu banyak je tim yang berkongsi stadium. Tapi tak apalah, dia bagi alasan tu. Dan masa sekarang ni pula dah ada 12 pasukan je dalam Liga Super, 13 pasukan je dalam Liga Super, dan saya kata tak ada yang berkongsi stadium. Pun tak lengkap juga. Kan, jadi saya harap benda tu lah kan. Jadi untuk kita, bila ni boleh kita kaitkan pula dengan tadi tu yang kita kata reset bola sepak Malaysia ni mungkin salah satu tujuan yang kita boleh kan. Kau nak reset boleh ni antara benda-benda yang kau kena buat, apa benda-bendanya kan. Dan banyak lagi lah perkara-perkara lain yang mungkin perlu diperbaiki, banyak sebenarnya kan. Sebab secara, bagi saya bola sepak Malaysia ni secara tapaknya mungkin dah ada. Yalah, liga kita dah swasta, kita dah layak ke Piala Asia secara merit, kita dah ada pasukan yang bermain di ni. Jadi tapak tu maknanya untuk satu bola sepak tu kira dah ada lah tapak. Base tu dah ada. Base tu mungkin. Cuma kita nak melonjak ni. Bila kita nak melonjak ke atas ni, mungkin dia memerlukan satu perubahan yang, ialah bila saya selalu bercakap sekarang ni,
yang bila saya cakap tu fasa dulu dengan fasa sekarang ni mungkin berbeza. Mungkin fasa dulu kita desak, yalah dulu kita ada PFSLJ kan, Presiden FAM sila letak jawatan tu. Saya cakap dulu jelas kita nak apa kan. Jadi fasa sekarang ni kita, kalau kita nak berubah ni, rasanya kita memerlukan perubahan dari setiap sudut lah rasanya. Kalau dari segi pengurusan, badan induk sekali, badan induk perlu lebih efektif, perlu lebih ke depan, ikutlah zaman ni kan. Daripada kelab pun semua kena mainkan peranan. Kan, mana mungkin kita nak sembang pasal kejayaan, nak pergi Piala Dunia, nak pergi ke sana, nak pergi ke sini dan sebagainya, tapi kita benda asas dalam bola sepak, pusat latihan pun tak ada. Kita ni jangan cerita pusat latihan canggih, pusat latihan asas pun ada yang tak ada. Ada gaji pun yang ada yang tak berbayar. Okey, jadi dari segi penyokong pun kena juga berubah. Kita sekarang ni dah ada perswastaan dan sebagainya, dia lebihnya penyokong nak kena support. Tu yang saya cakap pasal budaya sokongan tu, kita kena ada budaya tu, budaya sokongan ni kan, kena sokong pasukan kita turun ke stadium ini dan sebagainya, bagi apa orang kata input. Kalau engkau ada akal yang baik, pergi bagi tahu apa-apa semua kan, tolong pasukan tu. Kena berubah. Ni dah bukan zaman dulu, zaman tiket free minta YB kan. Ada tiket free tak kenal pemain, minta pemain tiket free, minta JC, minta ni tak. Dia tu cakap fasa dah kena berubah. Zaman dah kena berubah. Kalau kita nak bola sepak kita berubah, kita ni pun nak kena berubah. Dari segi sudut penajaan, penaja-penaja, syarikat-syarikat ni pun semua dah nak kena pandang. Tengok pada sukan. Kalau kita cakap bola sepak ni, kita saya cakap pasal sukan lah juga. Tengok pada sukan kat Malaysia ni. Kalau saya bercakap pasal bola sepak, tengok. Okey, kita ada syarikat-syarikat besar, tengok apa yang kita boleh buat kan. Tapi bila kita nak cerita pasal penajaan ni, dia berbalik pula tadi pasal yang kita sembang pasal jadual ni apa semua. Jadi dia kena ada satu saling berkait lah. Saling berkait. Sekarang ni tu saya cakap, sekarang ni semua nak kena berubah. Penaja nak masuk, dia nak eyeball tu siapa? Eyeball tu kita penyokong. Kita pun nak kena bagi. Betul. Kita tak boleh nak mengharap penaja masuk 3 juta. Kau bagilah 3 juta. Lepas tu penaja tu mesti cakap, kau nak bagi aku apa? ROI apa? ROI dia apa? Jadi itu saya cakap, sekarang ni semua saling berkait. Kan, badan induk mungkin ada peranan dia. Kan, contoh yalah ni saya cakap dulu, macam contoh ada F30 lah. Saya tak katalah F30 ni tak bagus ke apa, at least adalah something. Hala 7 bukan Hala 7 tu ada, tapi Hala 7 tu bagi saya dia tak masuk akal. Pertama kali, ialah kita nak sembang dalam F30 tu, ni nak layak sini, nak layak sini, nak sini. Dekat rumah ni padang latihan pun ada yang tak ada lagi, gaji pun tak bayar lagi. Jadi sepatutnya Hala 7 daripada badan induk ni, maknanya FAM dan MFL ni mungkin perlu ada objektif dia nak pergi ke situ, tapi kena tengok untuk pergi ke situ apa yang kau kena buat dulu. Kan, facility. Yes, kuatkan yang asas dulu. Betul. Beri perhatian kepada yang asas dulu, baru kita pergi sembang nak naik ke dunia level kan. Jadi pelan-pelan lah. Jangan kau terus nak ke Piala Dunia. Mana mahu nak ke Piala Dunia? Kat sini pun ada macam-macam masalah lagi kan. Jadi bila kita terlalu nak mengejar benda tu, itu yang jadi yang bukan-bukan sekarang ni. Ambil sana, ambil sini, ambil situ, sekadar hanya untuk melengkapkan apa yang kita dah tulis. Nak capai tu, kita cuba untuk capai juga. Tanpa kita fikir sebenarnya kita ni tak boleh capai lagi ni kan. Ada banyak lagi perkara-perkara yang kita perlu teliti. Bagi saya itulah dia kan. Dan sekarang ni dah tiba fasa untuk kita semua ni sama-sama beri peranan masing-masing lah kan. Yes. Media ada peranan dia kan.
penajaan ada peranan dia. Betul. Penyokong ada peranan dia. Pengurusan pasukan ada peranan dia. Bentuk ekosistem tu lah. Yes. Sebab semua sekarang ni saling memerlukan. Ya, betul. Kan? Sebab tu saya cakap, kita tapak tu dah ada. Betul. Kan? Tinggal kita nak, macam mana kita nak bangun bersama. Nak push je lah kan. Walaupun kita tahu kadang-kadang kita selalu cakap MFL tu macam ni. Ada juga ada yang betulnya apa semua. Tapi kadang-kadang kita kena fikir juga dari segi, yelah, untuk benda ni bergerak, saya selalu bercakap dari sudut penyokong lah kan. Untuk kita mendapat penajaan yang itu ini, yang seperti orang cakap, kita tengok Liga J apa semua. Liga J tu, dia punya struktur tu boleh sampai ke bawah tu sebab apa? Asas dia lah sebab sokongan lah. Kan? Dia boleh buat tu semua. Kan? Tapi kau kalau kau pun nak mengharapkan tiket free ni apa semua, macam mana kau nak buat liga sampai nak ke bawah dan sebagainya kan? Macam itulah maksud saya kan. Jadi dia memerlukan satu perubahan dari setiap sudut lah. Setiap orang yang terlibat tu, termasuk penyokong dan semualah. Kan? Betul. Dia jelas dia dalam nak memajukan satu ni bukan pasukan dan pengurusan tu saja. Betul. Dia jelas sebenarnya semua. Bukan daripada sekadar penyokong, pihak sekolah. Sekolah dari segi bawah, dari segi polisi, polisi kerajaan. Mungkin juga ada polisi-polisi yang boleh membantu sukan. Kita jangan cerita bola sepak lah, ni kita cerita sukan. Boleh membantu sukan. Sukan kat Malaysia ni kan. Tak, ambil zaman kita dulu meriah akademi negeri. Sekarang semua fokus kat AMD. Itu pun negeri tu kan ambil sampai banyak player. Betul. Macam mana? Tapi betul, kita tak marah dia ambil banyak player. Dan dia mampu, dia nak develop. Tapi mana benda pergi benda-benda macam tu kan. Satu kupasan yang cukup menarik lah kita bersama hari ni. Sangat bertuah kita hari ni. Betul. Thank you Fad datang. Terima kasih. Kita akan buat episod kedua. Sabar, let lu nanti. Kita buat next month pula. Ada lagi tak lepas ni. Macam telenovela. Dah dapat momentum tu. Betul. Sebab pun nampak dah dia dah mula dia nak lontarkan idea dia ke apa kan. So itu input yang sebenarnya yang kita nak dapatkan daripada suara penyokong kan. Apa luahan dia dan sebagainya kan. InsyaAllah baik. Okay, Mike. So kita selesai satu episod yang saya anggap satu sudut pandangan yang cukup berbeza. Selama ni kita hanya interview pengurusan, apa masalah pengurusan, player kan, MFL, FAM. Ini kita dapat sudut, mungkin pandangan dia tak mewakili semua penyokong, tetapi inilah rata-ratanya suara penyokong yang cuba disampaikan oleh Fad. Thank you so much Fad for being here. Terima kasih. InsyaAllah jaga diri. Okay, kami berbesar hati kat sini. Thank you so much. Jaga diri. Mungkinlah soalan simple, yes or no je. AFF pergi tak nanti tengok game? Macam mana? Game AFF, Piala AFF pergi tengok tak? Nanti balik ni kita fikir lah. Itulah jawapan dia. Baik. Sekian saja untuk episod kali ini. Saya Hazri Mubarak Mike bersama Firdaus untuk podcast kita pada kali ini. So sebelum kita tutup, kita nak ucapkan juga terima kasih kepada kru kita yang ada pada hari ini. Daripada awal, daripada episod prelude. Betul, yang banyak, thank you so much, yang banyak membantu. Okey, baik, itu saja kita tutup untuk episod kali ini. Sembang Podcast dari Makna Studio. Sekian saja dari kami. Assalamualaikum. Selamat malam. Jumpa lagi. Assalamualaikum.